Baik, itu sedikit perkongsian dari pelbagai latar belakang petugas barisan hadapan kita, petugas barisan kesihatan dan juga keselamatan berkaitan dengan pengalaman mereka yang antara menjadi penerima pertama berkenaan dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun suntikan vaksin. Dan kita ingin teruskan perkongsian ini dalam usaha kita untuk mengajak kalian semua mereka yang menonton Malaysia hari ini, terutamanya dalam memastikan bahawa kita telah pun mendaftar dan mengambil suntikan vaksin nanti sekiranya masa kita telah pun tiba. Okey, bersama kita secara panggilan video adalah Dr. Ghazali Cik, Pegawai Kesihatan Lembah Pantai, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Janik. Ya, apa khabar doktor? Baik, Alhamdulillah. Ya, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Doktor, mungkin tadi kita telah tayangkan berkenaan dengan beberapa respon daripada petugas barisan hadapan kesihatan dan juga keselamatan berkaitan dengan bagaimana pengalaman mereka mengambil suntikan. Doktor juga difahamkan antara yang telah menerima suntikan pertama. Bagaimana sebenarnya doktor boleh kongsikan pengalaman tersebut? Ya, terima kasih Saudara Hanif. Memang saya masa tua di antara kalangan frontliner yang awal mendapatkan vaksin. So, pengalaman saya bermula dengan pendaftaran MySejahtera dan disusuli dengan temu janji melalui MySejahtera di Klinik Kesihatan Tanglim. Proses saya lalui di Klinik Kesihatan Tanglim adalah mudah dan dalam jangka masa 40 minit dah selesai, dan meliputi 5 perintah utama lah, iaitu salinan suhu dan gejala, dan konsultasi dan mengisi borang kebenaran consent form, dan terima suntikan vaksin, dan seterusnya melalui proses observation selama 30 minit, dan terakhir sekali kita terima kad vaksinasi untuk temu janji second dose. So, pengalaman saya mendapat vaksinasi vaksin COVID-19, tiada apa-apa yang serius, cuma sakit di tempat rujukan, dan pada hari pertama dan hari kedua dan seterusnya sehingga hari ini, hari ke-8, dah tak ada apa-apa dah. Doktor, yalah kita faham baru lebih 3 juta rakyat Malaysia yang mendaftar di MySejahtera, dan mungkin antara peranan kita juga adalah untuk mengajak rakyat Malaysia ini sekurang-kurangnya mendaftar terlebih dahulu. Mungkin dari sudut klinikal yang doktor boleh kongsikan berkaitan dengan antara kesan daripada suntikan tersebut, mungkin ada tindak balas mengikut tubuh badan masing-masing terhadap suntikan tersebut, dan pemahaman yang lebih jelas buat rakyat Malaysia, doktor. Okey, untuk apabila seseorang individu mendapat vaksin COVID, badan akan bertindak balas mendapat balas antibody secara semula jadi dalam badan, dan antibody terhadap COVID-19 akan terbentuk di dalam individu tersebut. Antara komplikasi-komplikasi ringan yang boleh didapati selepas dapat cucukan, sama ada sakit di bahagian bahu, dan kadang-kadang ada sakit kepala, demam ringan, dan sakit di bahagian otot. Sekiranya ada serius, dan kadang-kadang berlaku alergi dan sebagainya. Alright? Doktor, mungkin saya ada terbaca satu artikel juga mengatakan bahawa rehat yang mencukupi juga disarankan untuk dilaksanakan sebelum mengambil suntikan vaksin. Mungkin ada perkara-perkara yang doktor boleh tambah, persediaan dan juga apa persiapan kita sekiranya nanti bila dah tiba giliran ni untuk mengambil suntikan vaksin, apa persediaan yang boleh dilakukan? Okey, setiap individu yang yang layak perlu membuat persediaan yang rapi sebelum datang ke klinik kesihatan pada fasa 1 ini. Itu masing-masing kena membuat turun MySejahtera dan update MySejahtera, personal data, dan juga jawab beberapa soalan ringkas, dan fahami borang persetujuan mengambil vaksin, dan datang ke pusat pemberian vaksin untuk fasa 1 ini di Klinik Kesihatan Kerajaan dengan membawa kad pengenalan masing-masing,
Dan dari segi pakaian, kita nasihatkan pakaian yang short sleeve ataupun baju yang longgar untuk memudahkan jururawat membuat suntikan di bahagian bahu. So untuk selepas sesi pemberian vaksin, so kita kena di pusat pemberian vaksin tersebut, individu akan diperhatikan selama 30 minit untuk melihat ada apa-apa reaksi segera yang serius yang perlu pihak kesihatan atasi. Dan seterusnya sebelum meninggalkan pusat pemberian vaksin, masing-masing akan diberikan satu kad vaksinasi untuk situ dengan jelas menyatakan butiran vaksin temujanji dos kedua untuk kita datang semula dalam masa 3 minggu untuk vaksin ini. So, dalam masa 3 minggu untuk suntikan kedua. Ya, Doktor, itu mungkin antara persediaan-persediaan sebelum lah, dan sekarang ni mungkin antara perkara yang perlu kita perangi jugalah berkaitan dengan maklumat palsu. Vaksin juga sudah ada kelihatan sekononnya dijual di dalam talian, dan ini pastinya adalah antara barangan tiruan dan juga boleh memperdayakan rakyat Malaysia terutama yang masih lagi ataupun tak sabar ingin mengambil suntikan vaksin ini. Mungkin secara ilmiahnya boleh doktor beri sedikit nasihat kepada mereka ini berkaitan dengan ambil suntikan vaksin di tempat yang sepatutnya dan bukan melalui mereka yang tidak bertanggungjawab ini? Ya, pada pandangan saya, kita sebagai rakyat Malaysia kena ikuti perkembangan semasa yang diwawakan oleh kerajaan atau Kementerian Kesihatan. Buat masa ini difahamkan atau diumumkan oleh kerajaan bahawa perolehan vaksin ke dalam negara oleh pihak kerajaan, khususnya Kosti dan juga Kementerian Kesihatan. Dan bekalan ini tidak dijual di dalam negara. Dan semana-mana individu yang membuat iklan di saluran media dan sebagainya, so itu kita kena berhati-hati dan kemungkinan tiruan dan mereka dapatkan daripada sumber-sumber yang tidak diketahui adalah tinggi. So pada nasihat saya selaku pejabat awam dan juga frontliners, kerajaan telah beri jaminan bahawa setiap rakyat yang layak akan diberikan vaksin yang percuma, dan kita harap kita dapat bersabar dan menunggu giliran yang ditetapkan oleh seperti mana dijadualkan oleh pihak pusat-pusat yang akan memberikan vaksin tersebut. Ya, betul. Kata kuncinya adalah bersabar, doktor, dalam memastikan bahawa kita mendapat giliran kita. Ya, betul. Doktor, saya ada perkara yang ingin dikongsikan juga. Okey, difahamkan sekarang ini hampir 140,000 individu yang dilaporkan telah pun mendapat suntikan vaksin, kesemuanya daripada petugas barisan hadapan. Mungkin doktor boleh kongsikan juga perkembangan sedikit berkenaan dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini. Bagaimana sekarang ini statusnya, dan mungkin selepas ini doktor sendiri mungkin terlibat dengan suntikan tersebut. Prosesnya berjalan lancar setakat ini? Ya, Alhamdulillah. Kita di Pejabat Kesihatan Lima Pantai sebagai sebuah pejabat kesihatan yang merancang pelaksanaan program vaksin kebangsaan ini melalui klinik kesihatan yang terpilih. Untuk kami di sini pemberian vaksin dilakukan di klinik kesihatan Tanglin. Terus setakat hari ini kita telah mencapai dalam anggaran 40% sasaran yang telah ditetapkan kepada kami oleh negeri dan kebangsaan. Dan untuk fasa pertama, untuk frontliners dos pertama. So kita mensasarkan dalam masa 3 minggu yang pertama mulai 1 Mac yang lalu sehingga sekitar 18 Mac nanti, kita akan mensasarkan dalam 70 hingga 80% frontliners kita, Kementerian Kesihatan dan beberapa agensi sahabat yang lain yang bersama-sama kita tercapai sasaran itu. InsyaAllah.
InsyaAllah Doktor. Terima kasih kerana sudi berkongsi dengan kami. Mungkin secara penutupnya, boleh Doktor berikan sikit saranan terhadap orang ramai ketika ini fasa untuk mendaftar dan juga berkenaan dengan kebaikan mengambil vaksin ini untuk manfaat kita bersama Doktor. Silakan. Ya. Saya mewakili peringkat Jabatan menasihati rakyat di luar sana agar mengikuti perkembangan semasa yang diumumkan oleh kerajaan dan juga khususnya Kementerian Kesihatan. Dan maklumat-maklumat tersebut adalah sahih dan terkini dan kita yang kedua adalah tunaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia yang layak untuk bersegera mendaftarkan diri di dalam Masejahtera. Dan bagi mereka-mereka yang tiada kemudahan Masejahtera, kerajaan menyediakan 4 tambahan channel lain untuk rakyat Malaysia mendaftarkan diri ke dalam Masejahtera, dan kita menunggu giliran yang ditetapkan oleh kami. Doktor, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami. Baik. Ya, di atas perkongsian berkenaan dengan Perlibatan Barisan Hadapan dalam fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan Dr. Ghazali Cik, Pegawai Kesihatan Lembah Pantai, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan mungkin kita boleh mengambil kesempatan ini juga kerana semalam ada perkongsian berkaitan dengan baru 3,224,641 individu yang dilaporkan telah mendaftar melalui aplikasi MySejahtera, dan seperti yang dikatakan oleh Dr. Ghazali tadi, berkaitan dengan ada 4 lagi saudara lain untuk mendaftar selaku rakyat Malaysia. Jalankan tanggungjawab anda, jalankan kewajipan kita untuk sama-sama menjaga kesihatan sesama kita.